Ustaz Ibrahim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فصل فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي فهو جار على السنن القويم موافق لقصد الشارع في ورده وصدره. ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم بالاجتهاد في العبادة والتحري في الأخذ بالعزائم وقهروها تحت مشاقات التعبد، فإنهم فهموا أن الأوامر والنواهي واردة مقصودة من جهة الآمر والناهي لننظر كيف تعملون وليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن لما كان المكلف ضعيفا في نفسه، ضعيفا في عزمه، ضعيفا في صبره، عذره ربه الذي علمه كذلك وخلقه عليه، فجعل له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه في الدخول في الأعمال، وأدخل في قلبه حب الطاعة وقواه عليها، وكان معه عند صبره على بعض الزعازع المشوشة والخواطر المشغبة، وكان من جملة الرفق به أن جعل له مجالا في رفع الحرج عن صدامته، وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف، استقبالا بذلك ثقل المداومة حتى لا يصعب عليه البقاء فيه والاستمرار عليه. فإذا دخل العبد حب الخير وانفتح له يسر المشقة صار الثقيل عليه خفيفا، فتوخى مطلق الأمر بالعبادة بقوله وتبتل إليه تبتيلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكأن المشقة وضدها إضافيان لا حقيقيتان، كما تقدم في مسائل الرخص، فالأمر متوجه وكل أحد فقيه نفسه. فإذا كان الأمر والنهي والمراد بهما الرفق والتوسعة على العبد، اشتركت الرخص معهما في هذا القصد، فكان الأمر والنهي في العزائم مقصودا أن يمتثل على الجملة، وفي الرفق راجعا إلى جهة العبد، إذا اختار مقتضى الرفق فمثل الرخصة، وإذا اختار خلافه فعلى مقتضى العزيمة التي اقتضاها قوله وتبتل إليه تبتيلا وأشباهه. والله أعلم. Ustaz? Selesai Ustaz. Selesai, minta maaf terputus-putus line kat sini. Oh. Okey, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Jadi pada pengajian yang lalu kita masih lagi berada dalam perbincangan mengenai al-awamir wan nawahi, di mana
Imam Asy-Syatibi membahagikan awamir dan nawahi ini kepada sarihah wa ghairu sarihah. Mana ada perintah yang jelas, yang sarih, dan ada yang tidak sarih. Kita masih lagi berada yang sarih. Di mana yang sarih ini dibahagikan juga pada dua. Satunya sarih berdasarkan nazar orang yang melihat kepada sirah yang zahir tersebut, dan satu lagi nazar berdasarkan kepada maqasid, kepada al-awamir dan nawahi tersebut. Anda tidak pegang kepada zahirnya tapi melihat kepada maqasidnya. Di sini Imam Asy-Syatibi menyatakan fa idza thabata hadza, mana bila telah jelas pada kita ada dua pandangan mengenai bagaimana kita melihat lafaz-lafaz awamir dan nawahi yang sarihah ini, maka kita mengatakan di sini wa amilal amilu ala muqtadal mafhum, apa yang dia faham daripada illah al-amr wan nawahi. Maknanya apa yang dia fahami daripada illah tersebut. Mana bukan hanya sekadar dia melihat kepada zahir semata-mata, tapi perlu pada dia melihat kepada illah, mengapa ia diperintahkan dan mengapa ia dilarang. Dan itu yang kita telah lihat sebelum ini, para sahabat contohnya dalam bab wisal, puasa yang bersambung, contohnya 2 hari tanpa buka puasa, Nabi SAW larang, tapi para sahabat melakukannya juga dan Nabi SAW sendiri juga melakukannya. Jadi ia menunjukkan bukan larangan tersebut maksudnya dilarang, maksudnya secara 100%, tapi berdasarkan kebiasaannya manusia, orang biasa, daif, lemah, tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Maka ia adalah berdasarkan jarin ala sunan yang betul, yang qawim, dan berdasarkan juga muafiq, mana berlandaskan kepada maqasid syariah dalam perintah ataupun dalam suruhan, dalam apa yang ditetapkan. Maka oleh itu kita melihat para salafus salih, untuk diri mereka sendiri, mereka akan berijtihad untuk dalam ibadah mereka. Mereka tidak mengambil rukhsah begitu banyak, tapi mereka untuk diri mereka, mereka akan ambil azimah. At-taharri fil akhdhi bil azaim. Mereka ambil benda yang azimah, yang kuat, yang untuk diri mereka. Bukan mereka memilih untuk rukhsah pada diri mereka. Tapi kalau mereka beri fatwa contohnya, mungkin mereka akan mencarikan pelonggaran rukhsah bagi untuk orang awam yang lain. Tapi untuk diri mereka, mereka sanggup untuk menanggung kesusahan ibadah tersebut bagi mereka mendapat mencapai azimah dalam perkara tersebut. Wa qahharuha, mereka sanggup menahan segala kesusahan, masyaqqatit ta'abbud, kesusahan dalam beribadah contohnya. Kerana apa? Fa innahu fahim, mereka faham maqasid daripada perintah dan larangan tersebut yang datang kepada mereka dan memahami maksudnya, maqsudatun min jihatil amiri wan nahi, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perintah ataupun larangan. Linanzur kaifa ta'malun, supaya mereka dapat membuktikan bahawa mereka ini beribadah sebagaimana yang mereka mampu untuk lakukan yang paling baik berdasarkan azimah, bukan memilih untuk melakukan perkara-perkara yang rukhsah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, juga untuk mereka mencapai maqasid ahsan apa yang mereka boleh buat. Kerana apabila kita mana patuh dan taat melakukan ibadah berterusan, contohnya apa yang dilakukan oleh mereka, itu adalah yang lebih baik. Jadi itu yang mereka pilih. Walaupun contohnya boleh mereka memilih rukhsah, bermalas-malasan, contoh tinggalkan perkara-perkara yang susah tersebut, tapi mereka lebih memilih untuk mengambil azimah. Contoh tadi dalam puasa wisal contohnya, supaya mereka dapat mencapai ahsan amal. Mereka seolah-olahnya nak mencapai ibadah yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, mukallaf, manusia secara umumnya dhaifan fi nafsih. Kita ni manusia, memang Allah Taala cipta kita ni lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ni manusia ni lemah fi nafsihi, pada diri kita, dan pada keazaman kita mungkin mula-mula azam kuat nak mana beribadat, nak bertahajud, tapi lama-lama dah jadi kurang pula. Dhaifan fi sabri,
Mula-mula mungkin kita boleh bersabar, tapi lama-lama nak bersabar ni, COVID ni lama sangat tak habis-habis lagi, payah juga nak bersabar. Jadi kesabaran mungkin mula-mula boleh, tapi dah lama-lama tu mungkin dah jadi tidak bersabar. Jadi itu keadaan manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui keadaan manusia tersebut, dan dialah yang telah menciptakan manusia. Maka Allah Taala menjadikan bagi manusia min jihati dha'fihi, pada sudut kelemahan manusia itu, rifqan, dengan satu kemudahan, dengan satu makna rukhsah, kelonggaran yang boleh dia berpegang kepadanya untuk mereka meneruskan amalan, ad-dukhul fil a'mal, untuk mereka beramal ibadah. Dan adkhala fi qalbihi, menjadikan mereka suka untuk taat, hubbut ta'ah. Mereka rasa bila beribadah tu rasa seronok, rasa suka dengan ibadah tersebut, bukan rasa berat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan keadaan mereka tersebut. Ada kala kalau mereka sakit contohnya, mereka boleh meninggalkan contoh perkara-perkara yang mereka tidak mampu untuk melakukan berdasarkan kemampuan mereka. Jadi itu menyebabkan mukallaf itu akan suka kepada ketaatan, wa qawwahu 'alaiha, dengan cara tersebut. Wa kana ma'ahu 'inda sadrihi 'ala ba'dhi az-za'azi'i al-mushawwihah, yang mengganggu mereka. Kadang-kala boleh kita bersabar, tapi kadang-kala adanya perkara-perkara yang boleh mengganggu kesabaran kita sebut. Itu juga menyebabkan kadang-kala manusia ni perlu kepada rukhsah, perlu kepada kelonggaran. Tengah-tengah sabar tiba diganggu dengan perkara-perkara yang mengganggu kesabaran dia dan khawatir dia, fikiran dia, fokus dia ketika mana dia melakukan ibadah tersebut. Wa kana min jumlatir rifqi bihi an ja'ala lahu majalan. Maka Allah Ta'ala antara tanda rahmatnya kepada hamba-hambanya, Allah Ta'ala jadikan kemudahan, kelonggaran tersebut ada satu majal, ada satu macam peluang ataupun ruang. Majalnya ruang untuk dia mendapatkan kelonggaran tersebut. Mana bukan mesti terus azimah tak pernah ambil rukhsah, tidak juga. Mana kadang-kadang bila terganggu kesabaran dia, bila terganggu kesihatan dia, bila terganggu fikiran dia, dia boleh saja mendapatkan rukhsah tersebut. Macam tadilah contoh wisal, dia boleh wisal, hari ni dia sambung puasa, esok boleh lagi, puasa boleh, tapi kadang-kadang tu dia rasa badan tak sihat, maka dia puasa macam biasa sajalah, ataupun dia boleh berbuka puasa kerana ia tidak diwajibkan padanya. Maka begitulah bagi seorang mukallaf itu menimbang, melihat kepada awamir, maqasid kepada awamir tersebut. Maka dia mendapat majalan fi raf'il haraj an salamati, ketika berlakunya gangguan tersebut pada dirinya ketika dia melakukan ibadah tersebut, dan juga sebagai satu persediaan baginya untuk melakukan fi awalil amal bitakhfif. Dan dia rasa nak mula satu ibadah tersebut, dia tahu dah di sana adanya kelonggaran, adanya kemudahan yang Allah Ta'ala sediakan bagi dia untuk dia dapat meneruskan ibadahnya tersebut. Maka dengan itu juga dia dapat istiqbalan bidzalika thiql al-mudawamah. Dia dapat menerima bagaimana dia rasa ibadah yang dia nak buat ni, contohnya lah sembahyang malam, contoh dia tiap-tiap malam dia kata dia akan solat. Dengan contoh kalau dia tak tidur sekalipun, contoh walaupun Nabi SAW larang lah sampai tak tidur, tapi ada juga para sahabat yang qiyamul lail memang tak tidur terus. Sebab dia melihat kepada tadilah, melihat kepada maqasid larangan tersebut, bukan larang untuk tidak makna berjaga malam, tapi larangan takut kita tidak mampu untuk melakukannya. Jadi mereka melakukan tersebut apabila mereka mengetahui di sana adanya kemudahan, adanya rukhsah, mereka tidak rasa keberatan tersebut. Mereka tahu kalau mereka tak mampu, mereka dapat rukhsah. Jadi thiql, mudawamah, beratnya untuk mereka berterusan, mudawamah, sentiasa melakukan ibadah tersebut, dapat berkurangan. Hatta la yas'ub alaihi al-baqa'u fihi. Maka tidaklah menjadi satu perkara yang sukar baginya untuk dia terus beramal, beribadah, wal istimrar alaihi, berterusan untuk melakukan ibadah tersebut. Kerana itu yang terbaiknya. Amalan kita ni yang berterusan walaupun sedikit itu lebih baik, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala al-'abdu
apabila dakhala al-abda hubbul khair, apabila masuk di dalam seorang hamba itu dia suka kepada kebaikan dan terbuka padanya jalan kebaikan tersebut, maka Allah Taala akan mudahkan baginya masyakkah. Bagi dia masyakkah itu dah jadi mudah, ataupun benda yang thaqil tu dah jadi khafifan. Benda yang berat jadi mudah kerana dia telah bersedia tadi, dia dah tahu untuk dia masuk kepada satu amalan. Kerana para salaf bila mereka mula satu amalan, mereka akan berterusan, bukan macam kita ni mula sehari dua, lepas tu berhentilah setahun, 2 tahun, 3 tahun baru mula balik. Para salaf bila dia mula satu amalan, dia akan berterusan. Jadi sebelum dia nak mula tu dia dah tahu dah amalan ni begini dia punya masyakkah dia, ke mana tiqal dia ataupun keberatan dia macam mana, dan dia juga tahu kelonggaran dan kemudahan yang ada dalam ibadah tersebut. Jadi apabila dia mula melakukan ibadah tu, dia dah rasanya sangat mudah lah, tidak payah bagi mereka. Maka dengan itu mereka cuba mencari apa yang paling baik untuk diri mereka. Mereka melakukan azimah, fatawakha mutlaqul amr bil ibadah, seperti dalam firman Allah Taala, wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul seolah-olahnya telah memutuskan dirinya dengan semua benda yang lain dan fokus hanya kepada ibadah. Ini maksud tabattul. Jadi mereka cuba mengambil ayat ini dan mereka cuba menjadikan mereka punya syiar mereka, ibadah itu perlu diberikan fokus, diberikan tumpuan. Sebab itu mereka melakukan ibadah-ibadah yang kalau bagi kita mungkin satu perkara yang sangat sukar, tapi bagi mereka itu sudah perkara yang biasa mereka lakukan. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah. Jadi mereka nak menjadikan diri mereka ni penuh dengan ibadah. Sebab itu mereka memilih kadang-kala ibadah-ibadah yang sukar tersebut. Itu yang perlu kita fahami, dan bagaimana mereka tu faham kepada perintah dan larangan. Faka'anna seolah-olahnya masyakkah, dan masyakkah didduha ialah senanglah. Masyakkah lawan dia makna taisir. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesusahan itu membawa kepada kesenangan. Jadi masyakkah dan taisir ini adalah idafian, satu benda yang kita boleh nisbahkan, benda yang tambahan, dia bukan secara hakikat. Mana bila kita kata susah tu, tengoklah siapa yang kata susah tu, mungkin bagi orang tu susah tapi bagi orang lain senang. Jadi benda tu dinamakan idafi. Mana bersandarkan pada siapa yang kata susah. Mungkin bagi orang lain mudah, bagi orang yang lain susah. Macam kita lah dapat soalan matematik, so ini kacang saja boleh selesai, tapi soalan memang tak belajar math, tak boleh jawab, bagi dia susah. Jadi susah dan senang itu adalah idafiyan, benda yang diidafahkan berdasarkan siapakah yang menghadapinya, barulah boleh kita kata susah ataupun senang. Jadi nak kata satu amalan ni susah, siapa yang cakap kata susah tersebut berdasarkan. Jadi kalau para salafus salih, mungkin bagi mereka amalan tu mudah saja, kacang saja. Contohnya mereka boleh bangun malam tak tidur, contohnya pada malam, bagi mereka biasa saja. Tapi bagi kita itu satu kesesuaian, kesulitan, kesukaran bagi kita untuk maknanya mana malam kita tak tidur. Kecuali lah kita buat main game ke, itu memang tak sedar diri lah, itu buat kerja-kerja lain yang bukan ibadah, tapi beribadah, fokus pada ibadah pada satu malam, bukan satu malam, pada tiap-tiap malam, maka itu adalah satu yang sangat sukar. Tapi bagi mereka adalah perkara yang biasa saja. Kama taqaddama fi masaili ar-rukhas, seperti mana juga telah kita bincangkan pada jilid pertama dahulu mengenai rukhsah ar-rukhas. Maka dengan itu fal amru mutawajjih. Makna perintah ini kita perlu letakkan di manakah tawajjuh dia. Nak arah mana kita ni? Nak ambil yang rukhsah ke, nak ambil azimah ke, tapi kita perlu tengok pada maqasid. Wa kullu ahad faqihu nafsih. Kita ni setiap orang bila nampak ada satu perintah pada Allah Taala, kitalah yang paling faqih, kita yang kenal diri kita. Kita mampu ke, kita tak mampu ke, kita rajin ke, kita malas ke, kita yang tahu. Mana setiap orang dia kenal diri dia sendiri, dan dialah
yang memilih sama ada nak beribadah ataupun tak nak beribadah, nak buat maksiat ataupun tak nak buat maksiat, dia mampu nak buat ataupun tak mampu nak buat. Fa idza kana al-amru wan nahyu al-muradu bihima ar-rifq, sekiranya satu perintah tersebut dan ataupun satu larangan tersebut yang maksud daripada perintah itu atau larangan itu adalah rifq, maknanya untuk kemudahan, kelonggaran, wa tawsi' 'ala al-'abd, untuk maknanya supaya makna mukallaf ini, manusia ni tak bosan, rasa mudah untuk beribadah, maka di sini akan ishtarakat ar-rukhas ma'ahuma fi hadzal al-qasd, maka dia akan bergabung dengan kelonggaran, rukhsah, kemudahan tersebut berdasarkan kepada maksud tersebut ataupun maqasid. Fakana al-amru wan nahyu fil azaim maqsudan yumtathalu 'ala al-jumlah. Adapun perkara yang azimah ini hendaklah kita melaksanakan, imtithal, maknanya kita patuh, kita taat, kita melakukannya secara umumnya mesti kita kena buat, kena patuh. Sebab benda azimah, contohnya sembahyang fardu 5 waktu, yang ni tak bolehlah kita maknanya nak cari kelonggaran untuk tak nak solat. Itu tak jadilah. Dan yang kita cerita ni tadi, sekiranya perintah itu terkandung padanya kelonggaran. Macam tadilah Nabi SAW kata, jangan kamu wisal, jangan kamu puasa 2 hari tanpa buka puasa. Tujuan dia supaya kamu tu dapat kemudahan, tidak menyusahkan kamu. Tapi kalau semayang fardu ni, yang ni azimah, yang ni memang kita kena buat, kena lakukan. Tak boleh pula kita memilih rukhsah untuk tak nak buat. Ini perlu yumtathal 'ala al-jumlah. Adapun perkara yang arifkannya raji'an ila jihatil 'abdi, adapun perintah contohnya atau larangan yang berkenaan dengan kemudahan ini, arifkan ini, di sinilah seorang mukallaf tu dia boleh ikhtara muqtada ar-rifq. Dia boleh contohnya memilih, tak apalah saya ambil untuk rukhsah. Maksudnya wisal tadi, saya memang tak akan puasa 2 hari lah tanpa berbuka puasa. Saya buka hari ni puasa, saya buka puasa, besok saya puasa lagi, itu buka puasa macam biasa lah. Mana dia tidak ambil perkara yang tadilah, yang maksud dia ambil larangan tersebut secara apa yang dilarang tersebut. Dia tidak ambil mengikut maksudnya. Maka di sini dia telah mengambil rukhsah tu. Wa idza ikhtara khilafahu, sekiranya dia ambil yang azimah, khilaf ar-rukhsah, fa'ala muqtada al-azimah, dia ambil juga yang azimah tadi, wisal pun wisal juga. Maka di sini allati iqtadaha qauluhu ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila, maka di sini ia juga dibenarkan untuk mengambil azimah dengan rasa dia nak beribadah juga lebih, maka ia juga dibenarkan dalam perkara tersebut. Tapi kembali kepada faqih nafsi, maknanya dia kena nilai diri dia. Kalau dia tak mampu, jangan buatlah. Dia tengok para sahabat boleh wisal, dia wisal, lepas tu datang ambulan ambil bawa pergi hospital. Tak jadilah. Maksudnya tengok pada kemampuan diri dia, dia rasa dia boleh dan sebagainya, dia mampu nak buat, barulah dia boleh melakukan perkara tersebut. Okey, boleh faham? Boleh Ustaz? Okey, tafadhal. فصل. وأما الأوامر والنواهي غير الصريحة فضروب. أحدها ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم كقوله تعالى كتب عليكم الصيام والوالدات يرضعن أولادهن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فكفارته إطعام 10 مساكين وأشباه ذلك مما فيه معنى الأمر فهذا ظاهر الحكم وهو جار مجرى الصريح من الأمر والنهي. والثاني ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي وترتيب الثواب في الأوامر وترتيب العقاب في النواهي أو الإخبار بمحبة الله في الأوامر والبغض والكراهية أو عدم الحب في النواهي. وأمثلة هذا الضرب كقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون
وقوله بل أنتم قوم مسرفون وقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا وقوله والله يحب المحسنين وقوله إنه لا يحب المسرفين ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وما أشبه ذلك فإن هذه الأشياء الدالة على طلب الفعل في المحمود وطلب الترك في المذموم من غير إشكال والثالث ما يتوقف عليه المطلوب كالمفروض في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به وفي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به وفي مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وكون المباح مأمورا به بناء على قول الكعبي وما أشبه ذلك من الأوامر والنواهي التي لزومية للأعمال لا مقصودة لأنفسها والله أعلم. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jadi ini fasal baru Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala pindah kepada jenis yang kedua pada awamir dalam masalah ini, iaitu Imam Asy-Syatibi bahagikan awamir nawahi ada sarihah dan ada yang ghairu sarihah. Yang sarihah kita dah bincangkan, iaitu ada yang zahir, mengikut zahir, dan ada ikut maqasid, dan telah ditarjihkan tadi oleh Imam Asy-Syatibi yang kita lihat perlu seorang hamba itu melihat kepada maqasid dan tengok pada diri dia dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita akan berpindah kepada jenis yang kedua awamir, iaitu yang ghairu sarihah. Dia perintah tapi bukan secara jelas, bukan guna fi'il amar. Kalau if'al kita fahamlah, wa aqimus salah, dan hendaklah kamu dirikan salat, itu clear, dia sarih. Tapi kali ini tak ada fi'il amar tu, tak ada. Ataupun kalau dalam nawahi dia tak guna la nahiyah, bukan la taf'al. Jadi di sini dinamakan sebagai ghairu as-sarihah. Dan ghairu sarihah ini ada beberapa durub, beberapa jenis pula. Jenis yang pertama iaitu ma jaa, apa yang datang dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang mengikhbarkan, yang menyatakan an taqrirul hukum. Dia datang berbentuk mengesahkan hukum. Dia bukan datang bentuk perintah, bukan datang dalam bentuk nawahi secara sarih. Contohnya kita lihat dalam surah Baqarah ni, contohnya Allah Ta'ala menyatakan kutiba alaikumus shiyam. Kutiba furida, difardukan. Kalau ikut harfiah kutiba ditulis lah, tapi bukan ditulis, ditulis sebagai satu kefarduan. Furida, difardukan kepada kamu puasa. Jadi kalau kita lihat, walaupun di sini tidak ada fi'il amar, mana bukan kata sumu contohnya, tetapi kutiba. Jadi fi'il ini ataupun ayat ini menunjukkan bahawa siyam itu adalah wajib. Sama kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kamu untuk menjalankan qisas contohnya. Dan sama juga dengan ayat yang kedua dalam surah Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan bagi para ibu hendaklah tu kita dah terjemahlah, yurdi'na, dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini menceritakan mana di sana adanya fa'il dan adanya apa yang dia lakukan, iaitu dia melakukan ridha'ah, menyusu anaknya. Jadi kalau tengok jumlah ni, dia jumlah biasa saja, tak ada fi'il amar. Tapi mafhum dia adalah perintah. Walaupun perintah di sini bukanlah perintah wujud, tapi perintah sebagai satu makna galakan untuk para ibu ni menyusu anak mereka. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan, maka hendaklah mereka menyusu ke anak mereka tempoh 2 tahun. Haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Jadi sebagai satu gesaan. Walaupun ayat tersebut tidak menyatakan secara sarihnya ialah perintah, tapi difahami dalam bahasa Arab ia mengandungi perintah. Ini juga termasuk dalam ghairu sarih. Dan contoh yang ketiga,
walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi orang kafir ini mereka dapat menguasai orang-orang beriman. Mana jalan untuk mereka menguasai. Maksudnya dia bukan cerita, maknanya dia bukan khabar. Tetapi maksud dia jangan kita ni orang Islam, orang beriman memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai kita. Kalau kita tahu kalau kita buat begini orang kafir akan kuasa kita, maka hendaklah kita menjauhi jalan tersebut. Jangan ikut jalan tersebut. Jadi dia seolah-olahnya sebagai satu larangan. Walaupun ayat tersebut ayat seolah-olahnya macam khabar saja, tapi ia bermaksud jangan kamu buat perkara tersebut. Jangan kamu biarkan orang kafir itu menguasai kamu. Dan juga ayat surah Maidah mengenai kafarah, fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Mengenai orang yang kena bayar kafarah al-yamin. Bila mereka langgar yamin, sumpah langgar sumpah mereka, Allah Ta'ala kata kafaratuhu it'am. Mana kafarah dia adalah memberi makan 10 orang miskin. Jadi di sini juga tidak ada lafaz fa'il. Bukan kafir contohnya. Tidak ada. Jadi di sini mafhum dia secara ghairu sarihah hendaklah dia bayar kafarah, iaitu dengan memberi makan 10 orang miskin. Jadi ini secara ghairu sarihah. Dan itulah contoh-contoh yang lain. Maknanya jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah ke yang menunjukkan ada makna amr. Makna mengandungi makna amr tersebut ataupun makna larangan. Jadi fihi makna al-amr. Fahada zahirul hukum. Ini adalah merupakan hukum yang zahirnya dan dia diberikan hukum seperti sarih minal amri wan nahi. Ini makna jenis yang pertama ni seolah-olahnya seperti sarih. Tak ada masalah sangatlah. Ulama tak ada nak khilaf sangat mengenai masalah. Itu jenis pertama. Jenis kedua pula iaitu dia bukan kepada uslub khabar ataupun jumlah ismiyah ke fi'liyah, tapi dalam bentuk majaa madhuhu, mendatang tu dalam bentuk pujian. Allah Ta'ala puji, siapa buat ini masuk syurga, siapa buat yang macam ni masuk neraka. Jadi boleh difahami bahawa perbuatan yang dipuji itu diperintah, mana hendaklah buat. Perbuatan yang dicela itu hendaklah dilawan. Au dhammahu au dhamma fa'ili, makna sama ada Allah Ta'ala mencela perbuatan itu atau mencela orang yang buat perbuatan tersebut dalam bab nawahi, dalam larangan. Jadi kita boleh fahami apabila ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang mencela satu perbuatan ataupun mencela orang yang buat perbuatan itu, maka itu dilarang. Kalau sebaliknya, sekiranya Allah Ta'ala puji ataupun dalam hadis memuji satu perbuatan ataupun memuji orang yang membuatnya, maka itu adalah diperintahkan. Diperintahkan itu sama ada wajib ataupun dia jadi sunat lah. Makna dia masuk dalam kategori awamir, dalam kategori perintah. Makna diperintah untuk dilakukan. Dan contohnya juga tartibus thawab 'ala al-fi'li fil awamir. Mana Allah Ta'ala kata siapa buat ni dapat pahala, maka ia menunjukkan perintah hendaklah kamu buat. Mana sebab dia berikan pahala. Dan sama juga bila dia kata kalau kamu buat ni kamu dapat hukumannya begini, dendanya begini, maka menunjukkan ia adalah larangan. Ataupun dalam bentuk yang lain iaitu ikhbar bi mahabbatillah. Mana Allah Ta'ala suka perbuatan tersebut. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka orang yang melakukan ihsan. Jadi menunjukkan ihsan itu diperintahkan. Wal bughd wal karahiyatu aw adamul hubbi fil nawahi. Adapun perkara yang larangan ni contohnya Allah Ta'ala benci perkara tersebut. Allah Ta'ala tak suka perkara tersebut. Adamul hubb. Innallaha la yuhibbu, contohnya musrifin. Jadi menunjukkan perbuatan itu adalah dilarang. Contoh bagi jenis ini, contoh dalam surah Al-Hadid, Allah Ta'ala menyatakan walladzina amanu billahi wa rusulih ulaika humus siddiqun. Ini satu madah, satu pujian diberikan kepada siapa? Kepada orang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada para rasulnya.
Mereka Allah Ta'ala puji sebagai siddiqun. Siddiq ni dia mubalaghah dalam bab sidq. Maksudnya seorang tu benar. Dia sidq. Tetapi bila setiap kali dia melakukan kebenaran seperti dalam hadis, dia bercakap benar, maka Allah Ta'ala menjadikan dia siddiq. Maka ini satu pujian. Maksudnya orang tu dah menjadi satu martabat siddiq, iaitu orang yang beriman pada Allah Ta'ala dan beriman pada Rasulnya sentiasa berterusan. Jadi apabila ia satu perkara itu dipuji, maksud dia diperintahkan. Dan contoh yang kedua, bal antum qaum musrifun. Ini cerita Nabi Lut yang menyatakan kaum dia yang melakukan fahsya. Kamu adalah kaum yang melampaui batas. Musrifun. Teruk sangat. Maka menunjukkan mafhum dia, perbuatan kamu itu adalah dilarang. Perbuatan mereka melakukan hubungan sejenis itu adalah perbuatan yang israf, yang melampaui batas yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Maksudnya dilarang perbuatan tersebut. Dan contoh dalam surah An-Nisa, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Ini mengenai ayat mirath. Allah Ta'ala kata siapa yang taat pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi perbuatan ini satu perbuatan yang dipuji. Mana mendapat pujian, mendapat ganjaran, dapat masuk syurga. Jadi sudah pasti ia diperintahkan. Maksudnya ketaatan pada Allah Ta'ala, ketaatan pada Rasulnya membawa seorang itu masuk ke dalam syurga. Maka ia diperintahkan untuk kita taat pada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulnya. Dan begitu juga ayat yang ke-14 itu, siapa yang melanggar perintah Allah Ta'ala, ya'sillah wa rasulah, maknanya tak ikut perintah Allah Ta'ala, tak ikut perintah Rasulnya, dan wa yata'adda hududahu, mereka ni melampaui hudud, sempadan-sempadan yang telah ditetapkan, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka wal'iyadu billah. Jadi menunjukkan siapa yang melakukan maksiat, siapa yang tidak ikut perintah Allah Ta'ala, tak ikut perintah Rasulnya, mereka yang langgar sempadan Allah Ta'ala, maka ia adalah perkara yang dilarang. Ini juga jelas. Dan contoh yang lain, iaitu Allah Ta'ala suka perbuatan ataupun orang yang melakukannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala mencintai, menyukai orang-orang yang melakukan kebajikan. Jadi menunjukkan melakukan kebajikan diperintahkan. Sama juga innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melakukan israf, yang melampaui. Kulu washrabu wa la tusrifu. Mana makanlah, minumlah, tapi jangan kamu berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melakukan israf, membazir, melampaui batas. Jadi menunjukkan israf itu dilarang, walaupun tak ada di sini la nahi, la tusrif contohnya, menunjukkan perbuatan itu dilarang. Tapi kalau ayat itu wala tusrifu itu clear lah, mana menunjukkan dilarang untuk melakukan israf. Dan contoh dalam surah Zumar, Allah Ta'ala mengatakan wala yarda li'ibadihil kufr. Allah Ta'ala tidak akan reda bagi hamba-hambanya melakukan kekufuran. Bila Allah Ta'ala tak reda, maksudnya habis cerita, maknanya ini tak dapat keredaan Allah Ta'ala, maka ia menunjukkan perkara tersebut dilarang. Manakala kita kata Allah Ta'ala tidak reda, itu menunjukkan larangan lah. Tapi kalau manusia tak reda tu, tengoklah kadang kalau ibu ayah contohnya tak reda, itu derhaka lah. Tapi kalau kawan kita kata aku tak reda, itu tengoklah keadaan kita. Kalau kita ambil hak dia, mungkinlah tak boleh. Begitulah seterusnya. Jadi menunjukkan keredaan itu, kalau Allah Ta'ala menyatakan dia tidak reda, menunjukkan jangan buat perkara itu. Tapi kalau Allah Ta'ala kata dia reda, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah Ta'ala reda pada mereka, menunjukkan perbuatan itu kita perlu lakukan, maknanya perintah. Wa in tashkuru yardahu lakum, sekiranya kamu melakukan kesyukuran, maka Allah Ta'ala akan reda pada kamu. Jadi kesyukuran itu diperintahkan, maknanya kita kena bersyukur kerana ia adalah satu perintah, walaupun ayat ini tidak menggunakan fi'il amar. Jadi begitulah wa ma asbahat.
Jadi ini antara contoh-contoh menunjukkan ayat-ayat ataupun lafaz-lafaz yang menunjukkan ia perintah kerana dia ada pujian atau penggarakan dan sebagainya. Fa inna hadhihi al-ashya' dalatun ala talabil fi'li fil mahmud. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa perkara-perkara yang diperintah itu adalah perkara-perkara yang dipuji. Mana talabul fi'li, makna minta buat pada perkara-perkara yang diberikan pujian. Dan juga ia menunjukkan bahawa hendaklah kita meninggalkan talabut tarki, maksud nahi lah. Makna hendaklah kita tinggalkan perkara yang dicela min ghairi iskal. Yang ini juga tak ada kemuskilan. Mana contoh yang pertama tadi, jenis yang pertama tak ada iskal. Jenis yang kedua ni tak ada iskal. Iskal ni di mana? Yang ketiga. Wathalithu ma yutawaqqafu alaihi al-matlub. Iaitu apa yang menjadi ia tu diperintah ataupun ia tu matlub, diperlukan berdasarkan pada kaedah-kaedah yang akan dinyatakan. Contohnya, dia akan menjadi wajib fi mas'alati ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Contohnya, dia tak wajib asalnya, tetapi oleh kerana kalau dia tak ada, maka tak sempurna kewajipan itu, maka dia jadi wajib. Jadi dia dah jadi level kedua dah. Tadi yang tadi kita boleh faham lah, yang ghairu sharih tadi, untuk kutiba alaikumus siyam tu memang wajib lah, tak ada masalah. Yang kedua, Allahu yuhibbul muhsinin, tak ada masalah. Tapi yang ni dia pada asasnya tak diperintahkan. Contoh dia benda yang harus saja. Contohnya lah makan. Contohnya makan. Makan ni ialah yang asalnya dia harus lah. Tapi kalau dah sampai bawa kepada kematian, tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh buat apa, mungkin dah jadi wajib. Jadi wasilah itu dah menjadi kewajipan. Walaupun hukum asal dia harus. Tetapi oleh kerana benda yang harus itu menyebabkan tidak sempurna wajib, maka dia bertukar level daripada level harus kepada level wajib. Maka dia jadi level perintah. Di sini al-amr. Walaupun asalnya dia level hanya mubah ni dia tasawi, dia sama saja. Dia tidak diperintahkan dan tidak dilarang, tapi dia naik kepada tahap al-amr. Dalam kes ma la yatimul wajib illa bihi. Adakah hal huwa wajibun atau ghair wajib? Itu yang menjadi iskal. Ada perbahasan dan perbincangan, nanti Imam Syatibi akan bincangkan masalahnya lagi dalam pasal yang seterusnya. Dan juga dalam masalah yang lain, iaitu fi mas'alati al-amru bisyai'i hal huwa nahyun an dhiddihi. Yang ini juga kita dah lihat masalah ni dalam kitab Miftahul Usul. Kita dah baca dulu permasalahan ini dan khilaf ulama dalam masalah ini. Masalah ma la yatimul wajib illa bihi dan masalah al-amru bi syai' hal huwa nahyun an dhiddihi. Bila Allah Taala perintah satu perbuatan, adakah lawan dia tu menjadi satu larangan? Adakah dilarang untuk melakukan apa yang bercanggah dengan perintah tersebut? Maknanya contohnya, hendaklah kamu berdiri, dia duduk. Contohnya dalam solat, Allah Taala kata wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kamu berdiri ketika solat. Dia solat secara duduk, secara sengaja. Dia maknanya dia kata aku nak duduk, tak nak berdiri. Bukan dia ada keuzuran. Kalau keuzuran tu tak apalah, saya saja kata aku nak duduk. Dalam solat fardu lah, solat sunat tu memang ada hadis benarkan. Jadi dia telah bercanggah dengan perintah. Allah Ta'ala kata berdiri, Nabi kata berdiri, tapi dia solat duduk. Jadi macam mana orang ni nak kata dia tu adalah dilarang duduk ataupun dia tu hanya bercanggah dengan perintah? Itu ada khilaf ulama dalam tatbiq fiqhi dia. Contohnya kalau dalam mazhab Hanafi, contohnya kalau orang yang duduk tadi, dia bangun je lah, dia bangun, settle lah masalah dia. Dia sebenarnya duduk tadi, kita kata kamu kena bangun, dia bangun habis. Dan satu lagi pula, dia kata kalau dia tu nahyun, maka dia duduk tu dah membatalkan solat dia dah. Tak boleh dia nak terus bangun macam tu. Dia maknanya solat tu tadi yang dia duduk tu memang dah kira dah reject, dah tak terima sebab dia tak ikut perintah dan dia telah melakukan larangan. Maknanya sebab apa? Wa nahyun an dhiddihi. Bila kamu duduk tu maksud kamu telah melakukan larangan. Bila kamu melakukan larangan, maksudnya solat itu dah batal. Tapi pandangan yang kedua tadi dia kata tidak. Dia bukan nahyun an dhiddihi. Maknanya dia boleh dimualajah, boleh dirawat, boleh diselesaikan, iaitu dia kena bangun saja. Dia bangun, okey, settle. Jadi di situ ada perbincangan di kalangan para ulama.
Sama juga perbincangan juga mungkin kita dah bincangkan sebelum ini dalam awal kitab Maqasid, dalam kitab Muwafaqat, iaitu kaunul mubah ma'muran bihi. Adakah keharusan mubah ini diperintahkan dimasuk dalam kategori al-amr ataupun tidak? Bina'an ala qaulil Ka'bi yang mengatakan mubah ini ma'muran bihi. Jadi kita ambil pandangan yang tu lah. Jadi di sini nak cerita ada khilaf dalam jenis yang ketiga ni. Ada khilaf di kalangan para ulama. Dan begitulah contoh-contoh yang lain dalam masalah awamir, permasalahan mengenai awamir dan nawahi allati hiya luzumiyatu lil a'mal, yang menjadikan sama ada dia tu satu perkara amalan yang diwajibkan ataupun yang tidak diwajibkan, la maqsudatan di anfusiha, dia bukan pada sifat dia tu sendiri tapi dia berkaitan dengan benda yang lain. Dia ada kaitan dengan benda yang lain. Sebab tu dia menjadi ada khilaf di kalangan para ulama. Kita sampai sini ke tadi? Ya Ustaz. Ya. Nak sambung lagi? Tafadhal. Sedikit lagi ya. وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها وذلك مذكور في الأصول ولكن إذا بانينا على اعتبارها فعلى القصد الثاني لا على القصد الأول بل هي أضعف في الاعتبار من الأوامر والنواهي الصريحة التبعية كقوله وذروا البيع لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني في الاعتبار أصلاً. وقد مر في كتاب المقاصد أن المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فهذا القسم في الأوامر والنواهي مستمد من ذلك. وفي الفرق بينهما فقه كثير، ولا بد من ذكر مسألة تقررها في فصل يبين ذلك حتى تتخذ دستورا لأمثالها في فقه الشريعة بحول الله. Faslun. Cukup dulu Ustaz. Okey, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Jadi sambung sikit lagi mengenai jenis yang ketiga ni. Jenis ketiga ni yang dalam fasal yang seterusnya nanti akan dibincangkan secara panjang lebar oleh Imam Syatibi, kerana dia ada beberapa isu yang menjadi khilaf di kalangan para ulama sepanjang zaman yang disebabkan isu inilah. Sama ada dia tu diperintahkan ataupun tak diperintahkan. Yang kita tengok jenis-jenis sebelum tadi tu dia tak ada iskal sangatlah, ada pun sikit-sikit tu biasa ya. Tapi yang ini ada sikit iskal, sebab tu nanti Imam Syatibi dia kata dia akan berikan contoh mengenai al-ghasb selepas nanti. Jadi di sini kata Imam Syatibi qad ikhtalafa an-nas. An-nas ni bukanlah masuk orang ramai, orang kat pasar apa semua tu. Ikhtalafa an-nas ni para ulama lah, para mujtahidin yang telah berlaku khilaf di kalangan mereka pada al-awamir dan nawahi dan nak iktibar. Adakah yang ni nak kira amar ataupun tidak? Ini jadi khilaf di kalangan mereka. Dan masalah ini juga telah dinyatakan dalam kitab-kitab usul yang lain. Kalau kita buka kitab usul, mereka bincangkan. Adakah ma la yatimul wajib illa bihi? Hal huwa wajibun am la? Hal al-amru bisyai'i nahyun an diddihi? Adakah ia nahyun ataupun tidak? Itu juga dibincangkan secara panjang lebar lah dalam kitab usul. Mana boleh rujuklah masalah tersebut di sana. Tetapi sekiranya walakin idza bayyana, mana kalau lah kita banaina, mana kita pilih untuk mengatakan dia adalah awamir. Mana kita ambil pandangan yang kata yang macam ni dikira awamir juga. Maka hendaklah kita menjadikan ia sebagai qasdus tsani la ala qasdil awwal. Maksudnya kalau dia tu perintah, perintah juga, tapi perintah peringkat kedua. Dia ada level perintah. Level perintah yang pertama tadi, level perintah yang kedua. Jadi dia ada bawah sikit. Dia tak sampai kepada tahap al-amr tadi. Kalau macam amar sarih tu memang amar betul lah. Amar ghairu sarih pun amar juga. Tapi yang ni dia bawah sikit level dia. Dia bukan al-qasdul awal, tetapi qasdul thani. La ala qasdul awal. Dan ia juga lebih daif lagi fil i'tibar. Dia dari segi lemah dia tu nak menjadi satu perintah tu ataupun jadi satu larangan itu, dia lemah untuk kita kata dia tu amar ataupun perintah yang sarihah at-tabaiyah.
untuk yang macam sebelum ni kita kata tadi ada awamir dan nawahi yang sarihah tapi secara tabaiyah dia lebih dhaif lagi pada itu. Contohnya wadarul bai'. Di situ ada larangan hendaklah kamu tinggalkan jual beli. Tujuan dia bukan jual beli itu supaya kamu dapat pergi solat Jumaat dengan cepat, dengan segera. Itu yang dimaksudkan dengan meninggalkan jual beli. Bukan dia maksud pada jual beli tu. Jadi yang ni makna dia lemah lagi daripada yang jenis ketiga ni lah. Yang jenis ghairu sarihah yang ketiga ni lebih lemah daripada yang sarihah. Lianna rutbah as-sarih, kerana rutbah amr yang sarih ni laysat ka rutbah ad-dhimni fil i'tibari aslan. Kerana dari segi darjat dia, level dia, yang ni hanya dhimni saja, dhimniyan. Maknanya dia tu masuk secara tompangan sajalah. Dia menumpang orang lain, menumpang hukum orang lain. Bukan dia tu secara aslan, secara asli perintah ataupun larangan tersebut. Jadi dia mudah cerita dia qasdus tsani, dia bukan qasdul awal. Sebab itu di sini Imam Asy-Syatibi mengatakan kita telah bincangkan sebelum ini dalam kitab Maqasid, kita dah bahagikan maqasid, bukan kita lah, maknanya Imam Syatibi lah. Imam Syatibi dah bahagikan maqasid syarak ini kepada dua jenis. Mengikut iktibar ni lah. Ada maqasid asliyah dan ada maqasid tabi'ah. Mana kebanyakan perintah tu dia ada yang asli dan ada tabai. Ada qasdul awal dan ada qasdul tsan. Contoh yang favorite lah, yang biasa digunakan iaitu bab perkahwinan. Itu berkahwin tu apa qasd ataupun maqasid asli pada zawaj adalah, yang aslinya ialah at-tanasul. Tanasul ni maksudnya berterusan generasi manusia tu. Dengan perkahwinan manusia akan kekal di atas muka bumi, menjaga nasal secara keseluruhannya. Maka itu dia panggil qasdul awal daripada perintah supaya manusia itu berkahwin. Contohnya. Dan di sana ada juga perintah yang kedua iaitu qasdul tsani, berkahwin itu adalah supaya manusia, contohnya suami dan isteri itu dapat maknanya bersama, dapat menikmati kehidupan kekeluargaan, mereka dapat anak, mereka dapat maknanya membina satu keluarga, mendapat kebahagiaan. Itu juga, tapi dia lebih kepada qasdul tsani. Apa beza qasdul awal dan tsani? Kita dah bincang sebelum ni, iaitu qasdul awal dia ma la hadza lil mukallaf. Mukallaf tak dapat apa-apa. Contoh tanasul tadi, dia tanasul. Kita manusia ni kita boleh buat perancangan dapat anak, tak dapat anak, tapi kita tak tahu contoh dalam masa 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, itu kita tak dapat nak rancang. Itulah yang dimaksudkan dengan ma la hadza lil. Kita tidak dapat buat perancangan seperti itu. Mungkin kita dapat rancang untuk zaman sekarang, apa yang untuk diri kita itu boleh. Tapi perancangan pada masa yang akan datang itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Contoh yang lain, contoh salat. Salat ini, dia juga ada dua qasd. Dia ada qasdul asli dan qasdul tabai. Qasdul asli dia adalah ta'abbud. Maknanya kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya itu khusyuknya, ingat Allah Ta'ala, itu qasdul awal. Itu ma la hazza lil mukallaf. Maknanya kita buat tu hanya pada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Dan ada qasdul tsani, iaitu kita dapat rasa relax waktu solat. Maknanya duduk sibuk kerja, bila kita mendirikan solat tu kita rasa tenang, rasa senang, rasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu qasdul tsani, bukan dia menjadi qasdul awal pada solat. Jadi begini juga contoh yang Imam Syatibi nak bawa kepada perintah mengenai awamir dan nawahi di sini. Ada juga al-qasdul awal dan ada juga qasdul tsani. Fahadal qismu fil awamiri wan nawahi mustamiddun min dhalika. Maknanya dia ambil daripada idea yang asal tadi, iaitu idea dalam maqasid asliyah dan maqasid at-tabaiyah ataupun maqasid tabi'ah. Wa fil farqi bainahuma fiqhun kathir. Daripada siapa yang dapat memahami perkara ni, di sana terdapatnya banyak fiqh kalau kita faham qasdul awal, qasdul tsani ni, qasdul awal dan qasdul tabai ni, banyak fiqh yang kita dapat memahami. Jadi perlu untuk kita mengkaji ni fiqh yang dinamakan fiqh maqasid asliyah dan maqasid tabi'ah ini.
wala budda min dzikri mas'alatin. Di sini Imam Syatibi nak sebagai mukaddimah kepada fasal ni, dia kata maka oleh itu menjadi satu kemestian untuk sebut satu masalah paling kurang untuk kita takrirkan fi faslin yubayyin, yang menjelaskan masalah ini, hatta tattakhidha atau tuttakhadha dusturan, untuk supaya dia menjadi satu dustur, satu mana marja', satu rujukan. Bila kita dah ada satu masalah kita dah bincang, nanti untuk masalah lain kita boleh rujuk dalam masalah ini. Di amthaliha fi fiqh syariati, dalam fiqh kita memahami syariah dengan izin Allah Ta'ala, iaitu fasal berkenaan dengan al-ghasb. Panjang cerita dia dan khilaf di kalangan ulama juga banyak dalam mengenai masalah al-ghasb, iaitu rampasan, merampas harta orang, rampas rumah orang, rampas masjid orang, rampas bini orang, contoh macam-macam lah jenis rampas tu. Itu semua akan masuk dalam bab al-ghasbu, di mana adanya khilaf yang panjang, dah lama dah ulama bincang adakah dia sah ataupun tak sah kalau semayang contoh di rumah yang dirampas, masjid, tanah yang dirampas contohnya. Solat tu solat lah, tapi tanah tu yang tak sah, baju yang dirampas contohnya. Jadi ini dimasuk dalam bab yang kita bincangkan ini. Dia bukan larangan secara sarih, tetapi dia masuk dalam larangan yang secara tidak sarih. Sebab itu ulama membenarkan, contoh tadi solat di tanah yang maghsubah, tanah yang dirampas ini, semayang dia sah, walaupun ada ulama yang lain kata tidak sah. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam fasal yang akan datang insya-Allah pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi sebelum kita tangguh, kita buka sekiranya ada persoalan ataupun tambahan dan sebagainya, silakan. Boleh faham semua Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada nak minta penjelasan sikit tentang footnote dekat bahagian ad-darbu ats-tsalits tu, yang tentang masalah ma la yatimul wajib illa bihi. Kalau dekat footnote tu dia ada sebut kan tentang isu ada satu kenyataan tahqiq tu, dia kata inda taklif fil musabbabat innama huwa fil haqiqah bi asbabiha. Letak dia dekat bahagian bawah sikit. Tahqiq oleh Syekh Abdullah Daras. Okey. Boleh Ustaz jelaskan apa maksudnya taklif fil musabbabat innama huwa fil haqiqah bi asbabiha? Adakah maksudnya taklif terhadap musabbabat tu sebenarnya taklif juga sama juga dengan taklif terhadap asbab itu sendiri? Okeylah, ini saya ingat soalan ni nantilah baca semula, sebab tak baca lagi taklif yang Syekh Daras ni. InsyaAllah dia berkaitan dengan apa yang akan dibincangkan oleh Imam Syatibi. Dia akan, sebab dia ada kaitan lah, adakah apa yang diperintahkan, sebab dia awamir dan nawahi ini dia bukan level yang pertama, dia level kedua. Sebab itu dia berkaitan dengan benda yang lain, musabbibat yang lain, musabbab yang lain. Jadi bila dia berkaitan dengan benda lain, itu sebab tu berlakunya khilaf tadi. Yang ni memang akan dibincangkan lah, masalahnya akan dibincangkan dalam fasal yang akan datang ni secara panjang, agak panjang juga lah yang dibincangkan oleh Imam Syatibi. Dan sebelum ni pun Imam Syatibi dah beritahu dah masalah mengenai al-ghasbu ni, jadi dia khususkan secara khusus untuk dibincangkan masalah. InsyaAllah kita akan bincang dalam kelas kita yang akan datang insyaAllah. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. Okey, jika tiada lagi persoalan, kita boleh tangguh dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi